Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Imam, tuan-tuan hadirin sidang jamaah yang saya hormati sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang bahagia ini, dan kita merafakkan kesyukuran yang tinggi Allah taala berikan kepada kita dua nikmat yang berharga. Satu ialah nikmat Islam dan iman, dan yang kedua ialah nikmat sihat. Ada dua nikmat inilah menyebabkan kita menunaikan ibadah puasa, kerana perintah ataupun khitab arahan puasa ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung sekali, iaitu kita tengok bagaimana Allah Ta'ala mengarahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum daripada kamu berpuasa. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Khitab arahan pertama ialah orang beriman. Dan orang yang sakit, tak sihat, dia tak diwajibkan puasa. Sebab tu Tuhan beri kepada kita nikmat iman, Islam dan sihat. Walau bagaimanapun, macam Nabi sebut, ni'matani maghbud kathirun minan nas, as-sihah wal faragh, atau kama qala. Ada dua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ini, banyak manusia lepas begitu saja, hilang begitu saja. Pertama ialah nikmat sihat, dan keduanya ialah nikmat lapang. Dua nikmat ni kadang-kadang kita habis begitu saja, menyebabkan kita tidak gunakan peluang waktu kita sihat dan waktu kita mempunyai kelapangan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi Ramadan kali ini. Tuhan beri kepada kita umur panjang, kemudian sihat badan. Ada dari kalangan dulu bapa kita berpuasa dengan kita, tahun ni tidak ada. Ada dari kalangan kita dulu mak kita puasa dengan kita, tahun ni mereka sudah meninggal. Ada dari kalangan kita dulu ada suami isteri berpuasa bersekali, tahun ni tidak ada, kerana mereka dipanggil dulu oleh Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala bertemukan kita sekali lagi di dalam Ramadan kali ini, dan kita mengharapkan kalau ini Ramadan terakhir untuk kita, maka kita mengharapkan biarlah Ramadan itu terbaik untuk kita.
Kalau Ramadan itu tahun depan kita bertemu lagi, umur kita panjang, kita harapkan Allah Ta'ala akan pertemukan lagi kita sekali lagi Ramadan untuk akan datang. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, InsyaAllah malam ni saya nak membincang sedikit berkenaan dengan apa tanda-tanda orang yang takut dengan Allah. Jadi saya bincang tajuk ni bukanlah berarti saya mempunyai sifat ini, tapi kita kena berusaha untuk kita ini menjadi orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tanda orang yang takut dengan Allah ni ialah dia melakukan amalan saleh, sama ada secara sembunyi ataupun dengan secara terang. Dia buat amalan ni dia tak kira, sama ada seorang ataupun depan orang ramai. Kalau kita ada perasaan gitu, kita tak buat maksiat bukan kerana orang ada, dan kita buat benda baik bukan kerana ada orang. Kalau kita buat dan kita tak buat itu bukan kerana orang, maka itu tanda kita adalah merupakan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sifat ini, alhamdulillah. Sebab tu di sana adanya dibicarakan berkenaan dengan ihsan. Bila malaikat Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan, tolong cerita kepadaku berkenaan dengan ihsan. Maka Nabi beritahu, dia kata, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak lihat Allah pun, Allah Ta'ala melihat kamu. Itu ihsan. Jadi kita buat satu perkara tadi ialah kerana kita takut dengan Allah. Contoh dia, sebab tu ibadah puasa ni salah satu daripada ibadah yang kita buat, memang kita buat tu memang kerana Allah. Kerana ibadah lain kita tak buat, orang tahu. Jika di pejabat kita, staf pejabat kita 100 orang, kita boleh tunjuk, ini Mamat ni dia semayang bulan terang semayang, bulan gelap tak semayang. Itu kita tahu. Wahab ni pula kita tengok, dia ni semayang seminggu sekali, Jumaat saja, dia takut jadi kapi. Hak yang ni pula semayang setahun 2 kali, pasal balik mempuak mentua hari raya haji dengan hari raya puasa. Orang tak semayang kita tahu, tapi puasa kita tak tahu. Puasa ni termasuk isteri kita, dia tak tahu kita puasa atau tak. Semayang, isteri kita tahu kita ni semayang atau tak semayang. Sebab tu kadang-kadang bila kita bertemu kan, suami kak ni bagus lah, dia gelak, alah ustaz tak kenal saya ni isteri dia. Saya tahulah suami saya ustaz, dia tu subuh tak semayang ustaz, walaupun dia janggut sejemput. Nampak tak? Dia hak yang lain, puasa tak tahu, tapi semayang dia tahu, sama ada kita tak buat atau buat. Sebab tu puasa ni kita lakukan tadi memang benar-benar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita buat satu perkara tadi, sama ada kita nampak, sembunyi ataupun depan orang.
Sebab tu macam saya pernah sebut lalu, ibadat sunat, semayang sunat. Sebab tu digalakkan kita ni buat dengan secara persendirian, fardi. Bukan berarti cara ramai-ramai tak baik, tapi seelok-eloknya secara sendirian. Kecuali solat tarawih, solat 2 hari raya, solatul khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, solat istisqa, minta hujan, itu sunat kita buat secara ramai-ramai. Lain daripada itu, dia suruh sunat kita buat secara persendirian. Tapi oleh kerana kita nak buat secara sendiri tu, kadang-kadang ada setengah masjid dia menganjurkan qiyamul lail, lebih baiklah daripada kalau kita tak buat. Lebih baik kita buat dengan secara berjamaah, tak apa. Tapi nak sebutnya pasal apa? Antaranya ialah kerana ibadat sunat ini ialah ibadat untuk melatih kita itu menjadi orang yang buat tadi sama ada secara sunyi ataupun depan orang, ialah kerana Allah Ta'ala. Satu, itu tanda yang pertama, takut dengan Allah. Tanda yang kedua ialah ikhlas dalam amal dan perbuatan kerana Allah. Ikhlas. Dia ikhlas ni bukan benda boleh bercakap di mulut. Saya boleh menulis satu buku bab ikhlas, tapi belum tentu saya ikhlas. Saya boleh bersyarah bab ikhlas sejam, tapi belum tentu saya praktik ikhlas. Ikhlas ni proses yang perlu kita lakukan tadi, memakan masa. Makan masa. Tapi kok mana pun kita buat benda mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kepada kamu, Allah Ta'ala tak perintahkan kepada kamu, melainkan kamu lakukan tadi ialah dengan ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Memang kita nak buat satu amalan tadi memang bermula dengan tak ikhlas. Kalau nak tunggu ikhlas baru kita nak buat, pakai tak buat lah. Tuan-tuan ingat, kalau saya sendirilah, saya semayang dulu, bukan ikhlas, semayang dulu betul-betul takut ke ayah saya. Takut kepada ayah, kerana ayah saya dia mengambil berat bab semayang. Betul-betul takut kerana ayah mula-mula. Lepas tu bila kita besar, kita belajar, kita dididik, akhirnya maka kita lakukan semayang hari ini bukan lagi kerana ayah, kerana tanggungjawab. Ada satu riwayat yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, apabila ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abu Hurairah, boleh tak cerita kepada kami ni satu kalam yang kamu rasakan kalam yang terbaiklah yang kamu dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua terbaik, tapi kami nak dengar yang kamu rasakan terbaik. Maka Abu Hurairah ni waktu dia nak cerita tu, dia jadi sebab dia tak boleh cerita. Dia tak boleh untuk cerita. Dia jadi sebab. Dia menangis. Lepas tu dia sedar, dia kata, kan Nabi SAW beritahu ada 3 golongan yang awal masuk ke dalam neraka.
Yang pertama ialah orang yang alim, yakni orang yang alim, dia tahu Quran tak beramal dengan ajaran dia. Ini macam kami lah, ustaz ni, na'udzubillah. Dia mengajar orang, dia lupa tentang diri dia. At-ta'murunan nas wa tansawna anfusakum. Kamu lupa, kamu ajak orang tentang kebaikan, tapi kamu lupa tentang diri kamu. Satu, orang yang awal dihumbankan ke dalam neraka, dibakar dalam neraka. Ni ialah orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal, tidak ikhlas dengan agama dia. Yang kedua ialah peniaga. Orang meniaga. Peniaga ni kalau dia jujur, dia besok di akhirat, besok duduk sebelah Nabi. At-tajir saduq ma'al anbiya yaumil qiyamah. Peniaga yang jujur akan bersama dengan Nabi besok di hari akhirat kelak. Niaga ni ujian besar. Kita buat benda baik hak atas dunia, semayang, kita berjihad, dia punya reward dia, imbuhan dia tak nampak. Tapi orang meniaga nampak. Number duit dah nampak, berapa untung atas tangan dia, boleh nampak dari segi atas dunia dah nampak. Itu ujian besar orang meniaga ni. Kalau dia jujur, dia dengan Nabi besok. Tapi kalau dia duk menipu, dia di antara orang awal masuk neraka. Sebab tu niaga. Di negara kita ni kalau nak tahu rasuah tak rasuah, kena bersembang orang meniaga, baru tahu. Hak kita pegawai kerajaan tak tahu. Kita punch in pukul 8, keluar pukul 5 suku, tak tahu apa. Orang meniaga dia tahu. Kan? Sebab itu mereka adalah orang yang dia jujur dengan Nabi. Kalau dia sebaliknya, itulah dia. Yang ketiga, al-mujahid, yakni orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berjuang, tapi bukan kerana li'ala'i kalimatillah, bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain. Maka ini adalah merupakan orang yang akan dihumbankan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Saya bila baca hadis ni, takut juga menimpa pada saya. Satu ialah saya ni ustaz. Yang keduanya ialah saya orang yang duduk berjuang, tiba-tiba kita lain, niat lain, balasan duduk tunggu belakang. Na'udzubillah. Ya, ini benda yang kita sebut sebagai tanda orang takut dengan Allah Ta'ala. Itu ialah dia tak kira sama ada waktu depan orang atau belakang orang, dia akan buat, dia ikhlas. Yang ketiga, tanda orang takut dengan Allah Ta'ala ni menyesal terhadap perbuatan yang buruk dan gembira terhadap perbuatan yang baik. Kalau kita ni sonok, macam malam ni kita rasa sonok, kita kata kita hari ni masih lagi masuk lagi perlawanan, dan insyaAllah sampai akhir lah, sampai perlawanan antara Argentina lawan dengan Jerman, sampai akhir maksud kita, akhir kita tu akhir Ramadan, bukan akhir bila final, bila Isnin. Tu maknanya kita harapkan kita ni orang yang daripada awal, alhamdulillah, saya malam ni kita rasa gembira, rasa seronok. Kalau ada perasaan dalam diri kita rasa seronok pasal kita boleh buat kebaikan hari ni, kita rasa hari ni rasa Quran banyak baca sikit,
Kita rasa hari ni semayang agak rasa khusyuk sikit. Kita rasa hari ni banyak zikir yang kita buat sikit. Kalau kita ada benda itu tanda kita takut dengan Allah. Ataupun kita rasa menyesal. Pasal hari ni rasa Quran hari ni kurang baca banyak. Kita rasa hari ni zikir hari ni kita kurang. Kita rasa banyak benda-benda yang bab kebaikan kita kurang. Tak apa, itu tanda dia takut dengan Allah Ta'ala. Dia menyesal. Tadi dia gembira dengan kebaikan, dan dia pula menyesal terhadap dia buat benda-benda yang pasyak, benda yang jahat. Kalau dia menyesal tak apa. Allah hari ni kuasa menyesal. Duha tak sempat buat tadi katakan. Quran hari ni sepatutnya boleh baca satu juzuk, sibuk sangat baca 2 muka, kita menyesal. Itu tanda kita takut dengan Allah. Tak apa. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab dia pesan kepada tentera dia. Dia kata kalau kamu merasakan bahawasanya gembira tentang kebaikannya dan rasa duka cita terhadap maksiat yang dia buat, itu tanda orang ada iman, dia kata. Kita yang paling takut sekali tuan-tuan apa? Bila kita buat satu amal kejahatan ni, kita rasa lazat. Na'udzubillah. Kita rasa lazat. Sekali kita buat macam orang isak dadah, sekali buat dia nak buat lagi, sekali nak buat dia nak buat. Ini bahaya. Ini bahaya. Kalau dia ada rasa lazat buat kejahatan tadi, itu bahaya. Kita tak nak gitu. Biarlah kita menjadi orang yang menyesal terhadap apa yang kita buat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran ayat 135. Walladzina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li zunubihim wa ma yaghfiru zunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Ta'ala menyebut, dia kata orang-orang yang melakukan kejahatan, fahsyak, ataupun mereka itu menzalimi diri mereka, kemudian mereka terus ingat pada Allah Ta'ala dan istighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala akibat telanjuran yang mereka buat. Dan siapakah lagi yang boleh mengampunkan dosa kita lain daripada Allah? Dan mereka pula tak meneruskan kerja-kerja jahat mereka tadi. Sebab tu tuan-tuan, tak apa, saya bila dengar ada orang WhatsApp kat saya apa dalam satu interview, seorang nama apa, Dilopa, saya kata, ada seorang dia, kan? Dia sebut, dia cerita, Masya Allah tuan-tuan, ya. Dia cerita macam mana pertarungan dia nak berlawan, nak jadi baik, sehingga dia menangis, dia bimbang, berdoa dengan Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala beri kekuatan. Masya Allah. Saya bila dengar gitu, saya rasa saya kerdil saya rasa iman dia tu lebih besar daripada saya rasa dia lebih hebat daripada saya. Kerana keadaan dia insaf, benar-benar insaf, dan keadaan dia berjuang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami ni, Allah Ta'ala akan beri tunjuk jalan pada dia. Alhamdulillah, dia dapat petunjuk. Dia cerita bagaimana pertarungan, dia kata cabaran dia berhadapan kerana dia berada dalam industri seperti begitu. Bagaimana macam-macam kita kata, sehingga dia berdoa. Masya Allah, saya tengok hebat. Artinya pada saya hebat keimanan yang ada kepada dia. Mungkin dia lebih mulia
takwa daripada saya. Tak apalah. Hak yang habis-habis cerita, buka buku baru, maknanya rekod baru, rekod daripada kertas putih yang baik. Ini Allah Ta'ala punya keadilan. Allah Ta'ala punya adil. Inilah kita kata orang takut dengan Allah Ta'ala itu, dia bersikap gitu. Dan yang terakhir sekali, yang keempat dia kata, ialah tanda orang takut dengan Allah Ta'ala ini ialah amalan dia hari ini lebih baik daripada semalam. Kita ni cek tengok, masing-masing cek lah. Saya pun tengok empat-empat benda ni, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Ni empat-empat ni, kadang-kadang ada dua, kadang-kadang ada tiga, kadang-kadang tak ada langsung. Kan iman kita ni yazid wa yanqus. Hari baik, mood elok, rajin sikit, okeylah, lengkap lah empat tu kan. Hari tak ada, tinggal tiga, kadang-kadang dua, kadang-kadang tak ada langsung, teruk tu. Iman dah, ya. Ni kita tak boleh dabik dah dah, ya. Kita cek tengok. Dan dia kata amalan hari ini lebih baik daripada semalam. Kita harapkan amalan kita hari ini lebih baik daripada semalam. Itu harapan kita. Kita hendak supaya biarlah kita ni menjadi orang yang tahun ini punya Ramadan lebih baik daripada tahun lepas. Itu maksud dia. Kalau tahun lepas kita tak sempat untuk khatam satu Quran, kita azam tahun ini nak khatam satu Quran. Sebenarnya kalau kita disiplin, selalu saya sebut lalu, disiplin Quran ni tuan-tuan, mudah. Satu juzuk ni kalau boleh kita disiplin, dia satu juzuk ada 10 helai. 10 helai. Kalau satu waktu tu kita boleh baca 2 helai, khalas lah. 2 helai. 2 helai kita boleh baca. InsyaAllah kita akan tamat 30 juzuk dalam satu Ramadan. Jangan pula kita tak apa, Ustaz. Pasal apa yang kak tak boleh nak baca ni? Allah, sibuk kak. Pasal abang tak boleh baca ni? Sibuk sikit, Ustaz. Tapi kita ni nak jawab pada Tuhan. Kita kadang-kadang baca WhatsApp dengan Facebook lebih lama daripada baca Quran. Ni pun pening kita pun. Duk baca portal-portal di dalam internet Malaysia Kini, Harakah Daily, apa Sinar Harian, macam-macam kita duk baca, kita tengok. Kadang-kadang lebih lama daripada Quran. Hak tu pun kalut juga lah. Kalau kita nak kata sibuk hak yang tu kita boleh baca, tiba-tiba Quran kita tak boleh baca, itu kita nak jawab pada Tuhan. Ni orang panggil apa? Tepuk dada, tanya iman, jangan tanya selera. Tanya selera tak boleh, itu pepatah Melayu yang tak betul loh. Tanya selera, bujur lalu lintang patah, semua lalu dia mentek ke darah belakang. Tak boleh. Waktu tanya iman baru boleh kita tengok betul ataupun tidak. Jadi kita harapkan amalan hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita lakukan terbaik. Kita masih masa ada lagi, mungkin dalam awal-awal dulu mungkin agak kita leka sebagainya, tak apa, ada lagi peluang kita. Kita sekarang ada pertengahan, wow, satu maghfirah, ada lagi hak ujung nanti kita akan tengok, iaitu wa akhiruhu itqum minan nar. Kita harapkan mungkin tahun lepas kita tak sempat untuk nak qiyam ataupun nak hidupkan malam 10 ta'akhir. Tahun ini maknanya kita berazam dalam hati kita, dalam diri kita, aku berazam, berjanji untuk 10 ta'akhir ni aku nak lebih sikit, aku nak lebih sikit hidup malamnya. Ini azam kita, supaya artinya kita lebih baik daripada tahun lepas. Doa Allah Ta'ala mustajab, tuan. InsyaAllah bila kita 10 malam terakhir itu kita hidupkan, kita akan dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan milik ustaz, bukan milik tok guru, bukan milik ulama, bukan milik tok imam, tok siap, tok bilal, milik kita semua. Kalau kita hidup, dapat, kita dapat insyaAllah.
kita akan dapat benda tadi. Sebab tu kita boleh lakukan yang terbaik untuk dalam bulan ni. Kita masih ada lagi baki untuk kita lakukan yang terbaik untuk Islam, dan kita berdoa. Doalah, minta hajat, kerana waktu yang mustajab. Dia 2/3 malam ni satu hal lah, memang waktu yang mustajab. Bulan Ramadan pula, bulan 10 terakhir pula, terbaik kita minta untuk anak kita, isteri kita, dan jangan lupa juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza pada hari ini yang tindas, yang dibunuh, yang dilancarkan dengan kebiadaban Israel sana. Kita minta kepada Allah Ta'ala, itu saja kita mampu untuk kita hantar doa kepada mereka. Sekurang-kurangnya kita hantar doa untuk mereka. Kalau semua pakat berdoa, insyaAllah semoga Allah Ta'ala makbul, mustajab doa kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itulah yang saya dapat untuk sampaikan pada malam ini untuk sebagai bahan. Lupa sikit, satunya ialah malam ni saya datang pun daripada jauh, daripada Bukit Gantang, sampai kat Maghrib tadi. Jadi saya nak mohonlah rayuan infak Ramadan ni, tuan-tuan bolehlah untuk bantu pengundi-pengundi saya di kawasan saya yang susah. Ada janda, ada anak yatim, ada orang miskin yang nak perlu diberikan kegembiraan. Sebenarnya saya sepanjang tahun saya buat kerja ni, tapi bulan Ramadan ni cadang nak bagi sikit lebih pada mereka. Tuan-tuan boleh follow saya punya aktiviti saya di Facebook saya, Ustaz Idris Ahmad. Tuan-tuan boleh tengok saya punya aktiviti saya di kawasan saya untuk nak memberikan bantuan. Kadang-kadang yang saya turun salukan pun saya bagi beras 5 kilo lebih kurang, tak sampai RM15. Orang susah ni dapat ni tuan-tuan, dia cium beras tu. Dia cium beras, dia rasa besar pada dia. Kita RM15 apa sangat kan, tapi dia rasa besar pada mereka. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan juga dapat memberikan pertolongan, sumbangan untuk di belakang sana nanti, tuan-tuan boleh niatlah untuk buat kebajikan untuk mak kita kan, untuk ayah kita kan, yang telah meninggal dunia. InsyaAllah benda tu akan sampai kepada mereka sebagai tanggungjawab kita sebagai anak yang saleh. Atau nak zakat ke fidyah ke, boleh untuk kita berikan. Terutamanya bulan Ramadan ni disebut sebagai Syahrul Muwassat, bulan yang meluaskan orang yang susah ni tadi. Dan semoga dengan apa yang kita berikan, Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki kita, sebagaimana yang malaikat berdoa, Allah ma'ati mumfiqan khalafan. Kerana setiap hari matahari terbit tu, 2 malaikat akan berdoa. Satu malaikat yang berdoa, dia kata, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada orang yang menderma itu rezeki, ganti balik dengan apa yang mereka bagi. Allah ma'ati mumsikan talafan, ya Allah, Engkau binasakan harta bagi orang yang kedekut. Semoga kita menjadi orang-orang yang pemurah, yang akan dapat memberi kepada mereka yang sepatut untuk kita beri bantuan tadi. Wallahu alam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bil Qur'an al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'alim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء. الحمد لله رب